Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami meneruskan tentang tajuk pembentangan kami, empirisme dan rasionalisme, ingin kami sentuh pada umumnya yang kita tak ketahui dari sejarah, zaman falsafah moden dianggap bermula sejak tercetusnya krisis di zaman pertengahan yang berlaku pada 2 abad. Ketika itu abad ke-15 dan 16 dengan bermulanya gerakan Renaissance. Pada ketika waktu ini juga telah munculnya beberapa aliran pemikiran yang mana aliran itu mempunyai sejarah yang tersendiri serta golongan-golongan yang terlibat di dalam perkembangan aliran pemikiran falsafah moden ini. So dalam perbincangan kali ini kami pengkaji akan membincangkan sedikit sebanyak tentang empirisme dan rasionalisme, yang mana ada 3 objektif yang akan mewarnai perbincangan kami pada kali ini. Dengan kami merungkai sedikit sebanyak tentang tajuk falsafah ini, dapat kita ketahui tentang ilmu-ilmu falsafah yang menjadi sebutan pada zaman dahulu kala, yang semestinya kita tahu perkembangan falsafah ini dipelopori oleh tokoh-tokoh barat, serta kita dapat menyatakan, dan melalui perbincangan kali ini kita akan dapat menyatakan kesan aliran sesuatu falsafah yang wujud pada zaman sekarang. Seterusnya juga saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang bekerjasama dalam perbincangan kali ini. Yang pertama, Wan Nur Nadira binti Wan Omar. Seterusnya Nur Fadin Sakina binti Amuruddin dan Nur Fatihah binti Azizam. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Haijatul Haira binti Masdin. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada tokoh-tokoh yang mempelopori ajaran empirisme. Yang mana kita tahu doktrin ini boleh dijustifikasikan oleh yang mana ilmu pengetahuan ni diperoleh melalui pengalaman semata-mata. Aliran falsafah ini ada dipelopori oleh beberapa tokoh tersebut. Di sini saya akan sebutkan 2 tokoh yang mempelopori ajaran empirisme. Yang pertama adalah Thomas Hobbes, yang mana dia ni dia seorang ahli falsafah Inggeris yang berpemikiran empirisme. Dia dilahirkan 15 April 1558. Di sini dia mengatakan sejarah hidup beliau ni dia telah pergi ke beberapa tempat untuk mengenali beberapa falsafah terkenal seperti Rene Descartes, Galileo Galilei. Kemudiannya beliau menulis buku tentang Leviathan. Juga sebagai penganut empirisme ni, dia menganggap pengetahuan berasal daripada pengalaman semata-mata. Berbeza seperti rasionalis. Juga dalam hal ini, pemerataan deria dia kata berlaku kerana pergerakan objek di luar manusia yang menyebabkan rangsangan deria manusia. Rangsangan dihantar ke otak dan dari otak ke jantung. So, di dalam hati timbul reaksi tertentu yang bertindak balas terhadap pemerataan. Di sini kita boleh nampak bagaimana Thomas Hobbes menyatakan sesebuah proses itu hanya akan dapat dilihat melalui pengalaman sahaja. Dia juga di samping itu, beliau mengatakan manusia itu tidak bersifat sosial, dan beliau juga mengatakan bahawa itu manusia hanya mempunyai kecenderungan terhadap dirinya saja, iaitu kecenderungan untuk mempertahankan diri. Apabila kita tersentuh tentang status negara, Thomas Hobbes yang mengatakan status mutlak adalah hak negara yang mana terhasil daripada persepakatan antara warga negara, iaitu sebuah perjanjian, yang mana perjanjian itu menyumbang kepada pembentukan negara. Bagi beliau juga, setiap rakyat telah menyerahkan semua hak mereka kepada negara, tetapi negara itu sendiri tidak mempunyai hak terhadap rakyat dia. So di sini kita gagas Hobbes juga ni dia dalam kontrak sosial, Hobbes membayangkan keadaan semula jadi ketika menandatangani kontrak sosial. Apa yang saya boleh simpulkan melalui
tokoh yang pertama iaitu Thomas Hobbes ni, manusia sini bagi beliau manusia apabila dia memperolehi sebuah ilmu hanya akan dapat dicapai melalui hanya dengan pengalaman semata-mata, experience semata-mata. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh improvisma yang kedua iaitu John Locke. Yang mana beliau lahir 28 Ogos 1632 di Wellington. Beliau adalah seorang ahli falsafah Inggeris yang menjadi salah satu tokoh utama dalam pendekatan improvisma ni. Tulisan-tulisan John Locke yang kita ketahui banyak adalah tentang esei pemahaman manusia, essay of concerning human understanding, the letters of toleration, banyak lagi lah. So di sini salah satu doktrin yang pemikiran John Locke dalam sejarah falsafah khususnya aliran pahaman improvisma, beliau menekankan mengenai proses bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Di sini menjelaskan proses bagaimana proses untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan sebagai seorang manusia. Dalam hal ini, beliau mengatakan seluruh pengetahuan juga dapat dicapai melalui pengalaman. Sama seperti lebih kurang sama seperti dengan Thomas Hobbes tadi. Yang mana dia menolak pendapat kaum nasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan itu berasal daripada nisbah dan pemikiran manusia itu sendiri. So, hal ini kerana juga dia mengatakan John Locke mengibaratkan sesuatu situasi dengan sebuah kertas putih yang kemudiannya mendapatkan isinya daripada pengalaman, hanya dengan pengalaman yang diisi oleh manusia tersebut. Jika kita lihat dalam konteks pendidikan pula, dia juga mengatakan John Locke ni dia mengatakan peranan bahasa akan menjadi kajian falsafah yang awal, yang mana kata-kata mewakili idea dalam fikiran orang yang menggunakannya. Bagi Locke juga, kebanyakan perkataan adalah umum yang digunakan oleh orang-orang tertentu. So, di sini Locke menyimpulkan bahawa idea umum menjadi sebuah kaedah abstraktasi. Sebagai contoh, kita ambil dengan konsep segitiga pertuturan adalah hasil mengabaikan khususan segitiga tertentu. Apa yang kita tahu juga, John Locke ini berpegang teguh pada adanya kuasa pemisahan. Yang mana kuasa pemisahan tu ada perundangan, eksekutif dan kehakiman. Dia mempercayai sebagai orang yang berpenganut improvisma, dia mempercayai kelebihan kuasa perundangan. So di sini Locke dia menentang hak mahkamah untuk memutuskan bahawa tindakan perundangan itu adalah tidak berperlembagaan. Jika kita lihat juga dalam buku A Little Concerning Toleration, masalah yang berkaitan dengan toleransi yang pernah diterbitkan pada tahun 1689, di sini Locke menekankan bahawa negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan dalam hal kebebasan beribadah, mengikut kepercayaan yang mana apa yang kita tahu kepercayaan ibadat tu adalah mengikut dengan ajaran-ajaran masing-masing. Locke juga mengembangkan prinsip toleransi terhadap orang bukan Kristian, baik penganut primitif maupun Islam atau Yahudi. Tidak boleh dikurangkan jadi hak sipil, yang mana negara ini semata-mata hanya untuk alasan agama. So di sini apabila kita boleh lihat dua tokoh ini yang berpengalaman, yang beraliran pemahaman improvisma, yang boleh kita simpulkan, mereka mengatakan improvisma ni, ilmu pengetahuan ini hanya dapat dicapai sekiranya manusia itu beroleh pengalaman. Di situ manusia boleh menyimpulkan sesuatu ilmu itu.
Okey, saya akan bentangkan sejarah perkembangan empirism. Okey, sebenarnya pada abad 17 dan 18, empirism ni merupakan salah satu aliran yang berkembang pada zaman pencerahan. Pada zaman ini, ia telah merangkup dua peristiwa penting, iaitu peristiwa The Glorious Revolution dan Revolusi Perancis. Pada abad ke-18 pula, istilah pencerahan ni dia digunakan untuk menerangkan satu fasa dalam kebudayaan hidup. Okey, pada abad ini juga ahli falsafah yakin bahawa manusia ni dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dekat dunia sehingga manusia ni tak perlu lagi untuk tunggu rahmat atau kehidupan akhirat. Orang-orang yang macam ni mereka akan bergantung kepada kekuatan akal sebab ada beberapa ahli falsafah yang berpendapat bahawa akal dapat menggantikan kepercayaan iman dan dapat membawa kebahagiaan bagi kehidupan setiap manusia. Okey, seterusnya terdapat juga tokoh dan ahli falsafah yang terkenal pada zaman itu. Empirism ni sendiri telah dipelopori oleh Francis Bacon yang menekankan kaedah eksperimen formula empiris dalam menyiasat apa yang boleh dapat diketahui oleh manusia. Thomas Hobbes pula mendasarkan falsafah politiknya pada penyelidikan empiris. Okey, selepas itu John Locke pula membuat andaian bahawa semua pengetahuan manusia ni berasal dari pengalaman dan tidak lebih daripada itu. Kita ni hanya boleh berfikir melalui idea dan kesemua idea itu datangnya dari pengalaman. Manakala David Hume pula menolak semua yang melampaui fakta positif yang murni. Disebabkan orang ramai merasa sukar untuk menerapkan konsep rasional, jadi ahli-ahli falsafah ini cuba menubuhkan konsep empiris. Okey, seterusnya kita masuk kepada pola aliran empirism pula. Okey, ahli falsafah empiris ni telah berpuas hati dan mahu mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk betul meskipun tidak pernah menjamin untuk mencapai keputusan yang mutlak. Okey. Mereka juga berpegang teguh dengan berpendapat bahawa pengetahuan manusia ni dapat diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman panca indera adalah pengadilan yang tertinggi. Okay, menurut David Hume, terdapat 3 prinsip yang menghubungkan idea dalam aliran empirism. Antaranya, prinsip kesamaan, prinsip pendekatan dan prinsip sebab akibat. Okay, prinsip kesamaan ini adalah bertujuan untuk mencari persamaan antara apa yang ada dalam fikiran kita dengan realiti di luar. Okay, prinsip yang kedua pula adalah prinsip pendekatan. Okey, yang ni kita bagi contoh lah. Contohnya, apabila kita sedang memikirkan sebuah rumah, maka kita akan fikir apa yang ada dekat dalam rumah tu. Antaranya ada pintu, tingkap, perabot dan lain-lain. Okey, kat sini dia nak bagi tahu yang rumah yang kita gambarkan tadi tu adalah melalui pengalaman panca indera kita yang sebelum ni kita pernah lihat. Okey, prinsip yang terakhir pula adalah prinsip sebab akibat. Okey, sebagai contoh lah, apabila kita ni fikirkan luka, kita mesti akan rasa sakit daripada akibat luka tu. Okey, so menurut anggapan empirism, fenomena ini dapat dinyatakan melalui penangkapan panca indera kita. Hal ini membolehkan kita melakukan sesuatu generalisasi dari pelbagai kes yang telah berlaku. Okey, semakin kita banyak mengkaji sesuatu ilmu itu, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Termasuklah kelebihan dan kekurangannya. Okey, ini adalah kelebihan dan kelemahan empirism. Okey, antara kelebihannya adalah empirism ni lebih tertumpu kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Aliran ini juga telah memberi sumbangan terbesar kepada perkembangan dalam sains dan teknologi pada abad ke-19. Selain itu, penyumbang utama kepada kemunculan ini adalah pengetahuan moden dan kaedah ilmiah untuk membangunkan peradaban barat. Empirism juga telah mencetuskan evolusi ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sains tabi'in. Maka, disebabkan kelebihan-kelebihan ini, aliran ini telah dapat tempat yang istimewa dalam metodologi ilmu pengetahuan sosial. Okey, kelemahannya pula yang pertama adalah keupayaan empirism untuk membuat hubungan antara pelbagai fakta yang diperoleh adalah meragukan. Okey, empirism juga mempunyai kaedah penyusunan pengetahuan yang tak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. Secara ringkasnya, panca indera manusia ni juga boleh melakukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahawa ahli empiris tak berupaya untuk memberikan jawapan yang meyakinkan mengenai hakikat pengalaman itu sendiri. Secara etimologi,
Rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggeris iaitu rationalism dan bahasa Latin yang bermaksud akal. Menurut A.R. Lacy, rationalism ialah sebuah pandangan yang berpegang bahawa akal ialah alat pengukur pengetahuan. Selain itu, mereka juga menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapatkan sesuatu kebenaran atau mencapai sesuatu pengetahuan. Seterusnya, para rasionalis berpendapat bahawa kebenaran sesuatu tidak memerlukan bukti fizikal kerana ia terletak kepada logik akal. Rasionalisme juga bertindak sebagai lawan kepada fahaman empiricism. Dari sudut sejarah, pengasas pemikiran rasionalisme ialah Heraclitus. Beliau mempunyai kepercayaan bahawa keupayaan akal melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Terdapat beberapa orang tokoh yang mempelopori fahaman rasionalisme. Antara tokoh yang mempelopori di zaman pertengahan rasionalisme Yunani berkembang ialah Heraclitus, Plato dan Pythagoras. Rasionalisme mencapai zaman kemuncak pada zaman Heraclitus yang berusaha dalam menentang serangan fahaman Sufatohiyun yang menyebarkan pegangan bahawa manusia adalah kayu ukur segala perkara. Selain itu, Pythagoras adalah salah satu ahli falsafah barat pertama yang menekankan fahaman rasionalisme. Seterusnya, Plato memiliki pandangan yang rasional dan mempunyai citarasa yang tinggi dalam mengembangkan fahaman rasionalisme. Ini dapat dilihat dalam karya-karya beliau seperti Meno dan The Republic. Rasionalisme moden awal berasal dari Republik Belanda pada abad yang ke-17 dan diwakili oleh beberapa wakil intelektual yang terkenal seperti Leibniz, Descartes dan Spinoza. Descartes merupakan tokoh utama yang menggerakkan aliran rasionalisme dan digelar sebagai bapa falsafah moden. Seterusnya, Spinoza ialah ahli falsafah sistematik, logik, rasional yang berkembang di Eropah pada abad yang ke-17. Leibniz ialah tokoh utama yang terakhir dari rasionalisme abad yang ke-17 yang banyak menyumbang dalam bidang metafizik, epistemologi, logik, matematik, fizik, perundangan dan falsafah agama. Walaupun ketiga-tiga ahli falsafah Yunani ini tidak bersetuju mengenai beberapa hal tertentu, mereka tetap bersepakat menyatakan pemikiran rasional dapat menyokong kepada pengetahuan yang jelas tentang maklumat yang tidak dapat diketahui oleh manusia tanpa menggunakan akal. Fahaman rasionalisme mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Antara kelebihan rasionalisme yang pertama ialah rasionalisme membantu dalam mendorong manusia untuk menggunakan akal secara optimum untuk mencari sesuatu kebenaran. Yang kedua ialah rasionalisme membantu dalam perkembangan ilmu moden. Yang ketiga, rasionalisme mampu menyusun sistem falsafah secara sistematik terutama dalam ilmu logik dan matematik. Seterusnya, rasionalisme juga menyumbang kepada kemajuan teknologi era industri dan informasi. Antara kelemahan rasionalisme yang pertama ialah rasionalisme agak sukar untuk memahami objek atau sesuatu perkara yang luar daripada jangkauan akal. Kelemahan yang kedua ialah rasionalisme hanya mementingkan subjek sesuatu daripada objeknya. Dan kelemahan yang terakhir yang kita dapat lihat ialah ketidakfahaman berlaku dalam sesebuah pengetahuan. Ini kerana rasionalisme hanya cenderung kepada relativisme pengetahuan sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan present tentang tokoh rasionalisme. Tokoh yang pertama iaitu René Descartes. Descartes. Allah silap sebut. Beliau lahir pada tahun 1596 dan meninggal pada tahun 1650. Beliau dikenali sebagai Cartesius. Beliau merupakan orang pertama yang mempunyai keupayaan falsafah yang sangat dipengaruhi oleh ahli fizik dan astronomi. Visi Descartes telah membuatkan beliau menanamkan rasa kepastian dalam diri beliau. Malah
pekerjaan hidup beliau adalah untuk membezakan antara yang benar atau yang salah dalam semua bidang pembelajaran. Rene Descartes juga ada menerbitkan karya. Antara karya yang paling penting adalah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditations de Prima Philosophia pada tahun 1641. Kedua buku ini saling melengkapi antara satu sama lain. Dan dalam buku inilah Rene Descartes ini mencurahkan metod beliau yang terkenal itu, dan metod ini juga disebut sebagai Cognito Descartes atau metod Cognito. Okey, yang kedua ialah tokoh yang bernama Nicholas Malebranche, yang mana beliau lahir pada tahun 1638 dan meninggal pada tahun 1775. Beliau berusaha untuk mendamaikan falsafah yang dipelopori oleh Descartes dengan pemikiran Kristian, terutamanya pemikiran Augustine. Beliau ada belajar mengenai zat, yang mana beliau mengikuti pengajaran Descartes. Pengajaran Descartes ada dua makna zat, iaitu pemikiran dan keluasan. Tetapi tentang hubungan antara jiwa dan jasad. Ia mempunyai jalan penyelesaian tersendiri untuk pengasasnya dalam bidang ini, yang mana biasanya bidang ini disebut occasionalism, iaitu kesempatan ataupun peluang. Nicholas ni ada juga menyatakan dengan tegas bahawa ia tidak boleh menjejaskan badan dan sebagainya, tetapi sekiranya terjadi dalam tubuh Tuhan yang menyebabkan perubahan yang sesuai dengan dirinya, sama ada dalam jiwa atau sebaliknya. Seterusnya ialah Baruch de Spinoza. Spinoza ini lahir di Amsterdam pada tahun 1632 dan beliau berasal dari keluarga yang memeluk agama Yahudi, yang mana beliau telah melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam, Belanda, kerana konflik agama. Bapa Spinoza ni merupakan seorang saudagar yang kaya. Spinoza merupakan ahli falsafah Belanda yang luar biasa selepas beliau menggugat salah satu pemikiran Descartes tentang apa sebenarnya dunia. Beliau merupakan keturunan Yahudi yang berfikiran ortodoks. Spinoza pemikiran Spinoza ni cukup mengagumkan banyak orang yang memperhatikan kajian falsafah dan sains beliau, yang mana beliau dipengaruhi oleh pemikiran rationalism Descartes dalam bentuk pemikiran sosial dan intelektual pada zaman beliau. Spinoza memahami zat sebagai kenyataan bebas, tetapi juga terpencil dari kenyataan lain. Zat tidak berkaitan dengan sesuatu yang lain dan tidak dihasilkan atau tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Menurut Spinoza, pengetahuan ada 3 tahap secara berturut-turut, iaitu tahap persepsi deria atau imajinasi, yang kedua tahap refleksi yang mengarah pada setiap prinsip, dan yang ketiga tahap intuisi. Dengan ini, Spinoza menunjukkan pendiriannya sebagai seorang rationalism dan pembentukannya dapat dijelas dengan pemikiran. Dengan demikian, itu untuk tokoh rationalism. Seterusnya pola aliran rationalism. Rationalism adalah sebuah aliran falsafah yang menyatakan bahawa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logikal dan analisis rasio berbanding dengan analisis melalui iman dan ajaran agama. Namun begitu, pada abad pertengahan, fikiran orang berpusat kepada Allah berdasarkan iman yang mana bagi mereka merupakan pedoman yang tertinggi
untuk segala kebenaran. Selain itu, dapat dalam menangani isu-isu politik atau sosial, para rasionalis menolak pertimbangan berdasarkan perasaan, iaitu emosi, adat istiadat atau kepercayaan popular. Rasionalism tidak mengingkari fungsi indera dalam memperolehi pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan akal bekerja. Okey, akhir sekali, penganut rasionalisme percaya bahawa kebenaran dan kesesatan terletak pada idea dan bukannya pada diri barang sesuatu. Teori ini berpendapat bahawa suatu pernyataan dikatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara satu pernyataan dahulu dalam suatu sistem yang dianggap benar. Hal ini kerana suatu pernyataan itu terdapat bukti dan bukan hanya bayangan sahaja. Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih.